بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka, sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Ingatlah akan hari kiamat yang adanya ada muka orang-orang menjadi putih berseri dan ada muka orang-orang menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka akan ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur engkar sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Adapun orang-orang yang telah putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam limpah rahmat Allah, yakni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat keterangan Allah. Kami bacakan dia kepadamu, wahai Muhammad, dengan benar. Dan ingatlah, Allah tidak berkehendak melakukan kezaliman kepada sekalian makhluknya. Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Masih lagi dalam penafsiran surah Ali Imran, bermula ayat 104 sehingga ayat 109. Pada juzuk yang keempat, surah yang ketiga. Kalau sebelum ini kita membaca ayat-ayat tentang perintah bersatu padu, berpegang teguh dengan tali Allah SWT dan mensyukuri nikmat terbesar, nikmat ukhuwah Islamiyah. Dan juga pada ayat yang sebelum ini menceritakan tentang pengajaran-pengajaran yang penting yang perlu diambil berkait dengan sifat musuh-musuh Islam yang melaga-lagakan umat Islam, khususnya ahli kitab di kalangan mereka, kerana kedengkian, kebencian, dendam yang berpanjangan. Dendam iblis bertemu dengan dendam ahli kitab kepada umat Islam. Maka bayangkan besarnya dendam tersebut. Sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahawa Kristian dan Yahudi itu tak akan sekali-kali redha kepada kamu, wahai orang yang beriman, sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka.
Artinya sehingga kamu jadi macam mereka. Begitulah kesudahan kejahatan, dengki dan dendam mereka. Ditambahi pula dengan dendam dan dengki iblis yang bersumpah bagi menyesatkan anak Adam, orang-orang beriman di kalangan mereka. Maka Allah dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini memberi satu contoh. Apakah dia contoh berpegang teguh pada tali Allah itu? Contoh berpegang teguh pada tali Allah itu ialah waltakum minkum ummah. Maka perlu kita bentuk satu kelompok, satu umat yang sentiasa menyeru ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran. Kerana ini adalah tanda dan sifat orang-orang yang berjaya. Artinya bila kita sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a, pada ayat sebelum ini kita baca, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Semuanya. Bagaimana kita nak berpegang teguh? Maka mesti ada orang yang senantiasa mengajak kita buat baik, meninggalkan kejahatan. Dan orang yang mengajak ini Allah Ta'ala menyebut waltakum minkum ummah, satu umat, untuk menunjukkan tentang fardu kifayah. Membentuk satu umat yang sebahagian ulama menyatakan ummah yang dimaksudkan di situ ialah para pendakwah, para alim ulama. Mereka inilah yang mesti senantiasa bertanggungjawab dengan kesatuan umat Islam dengan menyuruh berbuat baik. Kerana tidak semua orang berhak atau tidak semua orang punya syarat yang cukup mengajak orang buat baik. Kerana syarat untuk ajak orang buat baik, mencegah kemungkaran, pertama mestilah dia alim tentang ilmu-ilmu yang berkait dengan perintah Allah dalam Quran. Dan hendaklah dia alim dengan hukum hakam yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah dia mengetahui bagaimana sirah Rasulullah dan mengetahui sirah Khulafa ar-Rashidin. Yang kelompok ini adalah kelompok yang paling bertenaga dalam membentuk kesatuan umat Islam. Maka yang disebut sebagai ummah ini perlu punya ilmu macam ni. Sebab kita katakan bahawa kalau kita tak ada ilmu, kita nak suruh orang buat baik macam mana? Orang dengan mudah tempelak balik kita. Allah, awak pun tak pandai nak ajak orang. Awak pun tak buat nak ajak orang. Maka kelompok ini mesti kelompok yang karismanya, kepribadiannya yang bermula dengan ilmu pengetahuan. Kan itu selagi mana para pendakwah menjalankan tugas, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah dan menegah perkara-perkara mungkar, selagi itulah umat ni jadi baik. Rosak orang Kristian, orang Yahudi bila pada pendeta, pada padrinya mula tidak menjalankan tugas. Maka Allah menceritakan, kanu yatanahawna am munkarin fa'aluh. Dulu mereka cegah kemungkaran, sekarang tidak lagi, bahkan mereka juga buat perkara mungkar. Akhirnya dilaknat. Dilaknat mereka para padri, dilaknat mereka para pendeta disebabkan mereka tidak mahu menjalankan amal makruf itu, nahi mungkar. Bahkan lebih aneh, mereka sanggup ubah pula kandungan Taurat dan Injil. Maka di sini Allah Ta'ala memuji orang beriman. Dalam masa yang sama memerintahkan orang beriman i'dad, menyediakan satu kelompok umat yang mempunyai kemahiran, pengetahuan, kesungguhan, kekuatan, keazaman untuk menyuruh yang baik, mencegah perkara mungkar. Kerana ini sifat orang berjaya. Dan hanya orang berjaya boleh memimpin umat untuk berjaya. Kita tak mungkin tuan-tuan ajak anak kita pergi seminar orang yang gagal untuk beri motivasi. Mesti kita cari masuk motivasi bengkel orang-orang yang sudah berjaya. Maka demikian Allah tunjuk di sini umat ini. Kita dah sebut tadi umat yang disebut pendakwah ini. Di kalangan para alim ulamanya, cendekiawannya, perlu ada pengetahuan yang asas tadi. Yang kedua, mereka juga perlu ada pengetahuan tentang kaum yang mereka dakwah. Budayanya, mesti mengetahui bahasanya, mesti mengetahui perkara-perkara yang menjadi uruf mereka. Jadi kalau kita nak dakwah satu kaum, kita tak kenal macam mana latar belakang kaum, uruf tersebut, kita tak berjaya. Sebab itu kita lihat para pendakwah untuk memahami satu kelompok yang didakwa mereka sanggup berkahwin dengan penduduk negeri tersebut.
Maka melalui isteri mereka dan keluarga isteri mereka, mereka mengenali masyarakat mereka. Dan mereka menguasai bahasa-bahasanya. Artinya pendakwah kena fikir jauh ke arah tu. Dia tak boleh dakwah ikut suka kita. Kita dakwah mengambil kira kekuatan ataupun dipanggil a'raf as-saidah, uruf yang ada dalam masyarakat. Flexibility perlu ada. Kerana Islam memang ada sifat itu, murunah. Flexibility dalam keadaan tertentu. Dan yang ketiga, ummah yang hendak berdakwah ini, Islam mengetahui ilmu-ilmu yang berkait dengan ilmu kemodenan semasa. Ilmu-ilmu yang menjadi milik orang awam waktu itu. Dan mengetahui tentang muqaranah, comparison, perbandingan, perbezaan. Mengetahui aliran-aliran sesat yang menyesatkan. Mengetahui tentang syubhat, kekeliruan yang ditimbulkan oleh musuh untuk dihilangkan. Untuk ditanggalkan. Untuk dijawab. Maka ini pengetahuan penting bagi ulama' ataupun ummah yang akan menyuruh perkara baik mencegah mungkar. Ada 3. Kepahaman Quran, Sunnah dan Sirah. Yang kedua, mengetahui, kita katakan, uruf masyarakat. Bahasa, budaya dan sebagainya. Yang ketiga, memahami, menguasai ilmu-ilmu moden. Kalau hari ini tuan-tuan, ilmu moden seperti ilmu IT, penggunaan Facebook, penggunaan IG, penggunaan live, semua ini penting bagi ulama' menguasainya. Kerana ini adalah jalan dakwah hari ini. Tak boleh lagi kita berdakwah cara lama, maka kita tak memberi keberkesanan. Yang berdakwah cara TikToknya, yang berdakwah secara, kita katakan, melalui FB. Semua ini perlu digerakkan. Supaya capaian dakwah itu lebih luas. Pendakwah mesti menguasai benda ni. Hatta kalau Nabi SAW hidup, pasti baginda akan menyuruh orang Islam kuasai benda ni semua. Sehingga kita bukan sampai peringkat pengguna, kita pengeluar pula. Maka mesti ada keazaman. Kalaupun bukan generasi kita, generasi selepas kita. Macam kalau tuan-tuan tengok bagaimana Hamas bagi contoh, berjaya membentuk. Bermula daripada tahun 87, pembentukan Hamas, Mukawamah Islamiyah. Dibentuk waktu itu kelompok intifadah yang cuma guna batu, guna pisau. Peringkat pertama. Bila masuk tahun 2000, 20 tahun selepas itu, 80-an tahun 2000, maka kelompok ini mula menggunakan senjata api. Mula menggunakan jet, mula menggunakan roket, Qassam. Masuk 2020, mereka menggunakan roket yang jauh boleh pergi. Mula-mula pada pembingkinan, mula-mula kita katakan intifadah waktu zaman saya budak dulu. Intifadah ceritanya seorang pemuda Palestin berjaya menikam tentera Israel. Maka bangkit intifadah. Guna apa? Pisau, batu, plastik. Lawan kata kebal dengan batu. Orang kata menang-menang macam mana. Mereka lupa jiwa umat Islam sedang berkobar-kobar membentuk suatu peningkatan yang mendadak tanpa diketahui oleh musuh. Akhirnya kita lihat selepas itu, kelompok yang kedua ialah menggunakan senjata api. Menang dalam pilihan raya. Dan kelompok berikutnya, dulu tuan-tuan, roket itu cuma boleh pergi 3 km. Jauh lah tu, 3 km. Lepas tu pergi sampai 30 km. Hari ini 250 km. Sebab itu seorang ulama' meramalkan bahawa lagi satu fasa lagi, lepas peperangan ini, umat Islam yang akan datang fasanya jauh lebih hebat sehingga roket-roketnya mula mengenai sasaran tanpa boleh dipintas. Dan memang kita nampak dia punya kronologinya begitu. Tuan-tuan kalau mengkaji sejarah perjuangan umat Islam di Palestin, memang dia makin meningkat. Dia makin meningkat. Cukup hari ini Tel Aviv, ibu negara Israel, dihujani ribuan roket, ribuan. Kalau dulu mungkin 100, 30, 40, pada dia stok habis. Hari ini tuan-tuan hampir 4,000 roket. Bahkan mereka berkata kami boleh menyerang menyerang Israel selama 6 bulan berturut-turut. Stok banyak. Dan kita yakin. Dengan doa kita tuan-tuan, dengan solidariti kita, dengan bantuan kesatuan umat Islam, satu hari nanti, sebagaimana diramalkan oleh ulama. Bahkan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, bahawa Yahudi tidak lagi menjadi ancaman umat Islam. Orang Islam pula
yang akan menyerang mereka. Kalau sebelum ini mereka diserang, mereka dibuli, satu masa nanti orang Islam pula yang akan menyerang mereka. Bukan lagi mereka yang memulakan peperangan, kita bertahan. Satu hari nanti kita akan mulakan peperangan dan mereka hanya mampu bertahan. Okay, ini adalah janji Allah dan janji Nabi-Nya SAW. Dan ini adalah evolusi sejarah umat Islam. Tuan-tuan tengoklah sejarah umat Islam. Daripada perang Badar, pedang ada berapa bilah je. Tombak ada banyak mana. Sebahagiannya guna pelepah kurma. Akhirnya naik semakin moden. Parsi rumput jatuh. Dan evolusi ini, sunnatullah ini akan terus bergerak kepada umat Islam yang akan datang. Generasi yang baru ni tuan-tuan yang dengar bom setiap hari. Tak takut lagi. Tidak menangis lagi. Sebagai generasi yang dianggap sebagai singa-singa yang sentiasa menunggu mangsanya. Ini kekuatan umat Islam. Kembali kepada ayat kita, bila Allah Ta'ala menyatakan, sifat wa ulaika humul muflihun. Itulah dia orang-orang yang muflih, berjaya. Kemudian Allah menyebut, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan orang-orang Yahudi dan Kristian cuba pecah belahkan umat Islam. Sebab apa mereka cuba pecah belahkan umat Islam? Sebab mereka juga berpecah belah. Dia macam ni tuan-tuan. Yang nak ganggu rumah tangga kita, orang yang rumah tangga dia pun pecah belah. Orang yang rumah tangga dia aman, dia tak ganggu rumah tangga kita. Analogi mudah. Orang kalau bahagia, dia tak akan ganggu orang supaya tak bahagia. Sebab dia dah bahagia, dia move on. Orang Kristian, orang Yahudi, mereka berpecah belah. Kerana mereka berpecah belah lah, mereka tidak mahu ada orang yang bersatu. Mereka dengki. Mereka nampak umat Islam ni bersatu. Walau di sebalik kita berbeza pandangan, pendapat, disatukan di kota Mekah. Disatukan di bumi Madinah. Disatukan pada musim haji. Disatukan dengan ibadat puasa. Disatukan dengan ibadat raya. Orang Islam ada terlalu banyak penyatuan mereka. Terlalu banyak. Walaupun diceritakan mazhab tu begitu, begini. Tapi kita lihat umat Islam ada detik waktu nampak jelas kesatuan mereka. Baik bermula solat Jumaat bersatu penuh masjid. Datang Ramadan bersatu berpuasa. Datang hari raya bersatu menyambut perayaan, bersatu bergembira. Dan bila datang kemenangan Islam, bersatu untuk bergembira juga. Bila datang musim haji, bersatu menunaikan ibadat haji. Tak kira orang kampung, orang bandar, orang kaya, orang miskin. Yang berjawatan, yang tak ada jawatan. Yang kulit sawo matang, sehingga kulit hitam, sehinggalah kulit putih merah. Semua bersatu. Dan umat Islam bersatu pada kubur-kubur mereka. Mana ada orang asingkan kubur orang Islam? Namanya orang Islam, situlah kubur mereka. Ketika mana orang kafir kubur, mereka pun diasingkan. Mengikut mazhab. Kita walaupun cerita ada mazhab-mazhab, tapi mati kubur sama. Kau imam dibakek semua. Atau di perkuburan-perkuburan orang Islam. Tak ada, ni orang tak ada. Semua kubur orang Islam. Maka kesatuan-kesatuan itu nampak jelas. Maka orang kafir kerana mereka sendiri berpecah belah. Mereka cuba memecah belahkan umat Islam. Maka Allah kata, wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan jadi macam mereka yang sudah pun berpecah belah. Wakhtalafu, dan berbalah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas. Kita baca sejarah Yahudi dan Kristian. Perbalahan mereka ketara. Antara setiap mazhab berlaku peperangan demi peperangan. Allah tunjukkan bukti, Allah tinggalkan bukti. Contoh tuan-tuan, Ireland dengan Britain. Itu berperang antara Orthodox, Protestan dan Katolik. Mereka berperang. Mereka terus berbalah. Peperangan mazhab. Di sebalik kita cerita orang Islam ni, ada perbezaan mazhab, tapi mereka tak berperang kerana mazhab itu. Dia habis macam tu. Berperang kerana masalah politik je. Tapi akhirnya mereka didamaikan. Tapi orang kafir seperti tak boleh didamaikan. Perbalahan mereka. Bahkan sesudah mereka datang petunjuk-petunjuk. Tetap mereka berbalah. Taurat datang, mereka tak boleh kembali pada Taurat. Injil datang, mereka tak kembali kepada Injil. Kalau mereka kembali, mereka makin pecah belah. Tetapi umat Islam, bila kembali pada Quran, mereka nampak bersatu. Sebab itu, di negara barat, munculnya islam sekular. Sebab mereka tidak boleh menyatukan umat manusia di dalam kelompok negara Eropah dengan agama. Mereka gagal. Lalu mereka satukan dengan sekular. Apa itu sekular? Meminggirkan agama daripada kehidupan.
Dan kata-kata masyhur yang terus menjadi pegangan mereka, da' ma li kaisar wa ma lillah. Biarkan urusan raja, pemerintahan kepada pemerintah, urusan agama kepada Tuhan. Diasingkan, separate. Kita umat Islam bersatu dengan kembali pada Quran. Sebab itu ulama-ulama kita, pendakwah-pendakwah kita mengajak kembali pada Quran dan sunnah Nabi. Kembali pada kebenaran ini. Dan perbezaan-perbezaan tertentu tidak akan menjadikan kita berbalah. Dengan berbezanya mazhab tidak pernah mengajak kita berbalah. Allah Ma'ilam melainkan ada orang yang silap faham tentang makna mazhab itu sendiri. Bahkan saya dah cerita dalam peperangan Salibiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin berjaya mengumpulkan semua mazhab Islam bersatu membebaskan Baitul Maqdis. Salahuddin bermazhab Syafi'i. Gurunya Imam Ibn Asakir. Dan sebelum ini di bawah pemerintahan Nuruddin Az-Zanki bermazhab Syafi'i. Terlihat Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi bermazhab Hanbali. Dan imam-imam lain dalam mazhab ini bersatu padu untuk mengambil kembali Baitul Maqdis. Sama macam kita lihat isu Palestin hari ini. Berbagai aliran mazhab kita bersatu padu. Seolah-olah kita lupa sengketa kita seketika untuk membela orang Islam. Maka ini yang Allah anjurkan. Jangan berpecah belah macam mereka ahli kitab. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa ulaika lahum azabun azim. Perpecahan itulah yang menyebabkan mereka ditimpa dengan azab yang dahsyat. Bukan sekadar azab di dunia yang merupakan perpecahan, perbalahan, peperangan, pembunuhan. Bukan azab di akhirat yang lebih dahsyat. Kemudian Allah menyebut tentang apa yang berlaku di hari akhirat kelak. Yauma tabyaddu wujuh, hari di mana wajah menjadi berseri-seri. Wajah menjadi indah. Siapa wajah yang indah ini? Wajah-wajah orang beriman. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang menjadi kusam, yang menjadi kehitaman dalam kemuncak kesedihan dan juga kekecewaan. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka Allah mulakan dulu. Yang wajah hitam itu siapa? Akafartum ba'da imanikum, orang yang kafir sesudah beriman. Yakni sesudah datang keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan baginda dan nabi penutup kepada sekalian para nabi. Lalu mereka menolaknya. Walhal orang yang paling patut beriman lebih dahulu ahli kitab. Berbanding musyrik Mekah, berbanding musyrik Madinah. Tentang orang Aus Khazraj penyembah berhala. Musyrik Mekah juga penyembah berhala. Patutnya bila baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan, yang pertama menyambut tangan Rasulullah ila ahli kitab. Sepatutnya begitu sebab mereka membaca kitab. Mereka mengetahui tentang sifat Rasulullah. Bukan sekadar mereka tahu Nabi Muhammad, itu sifat-sifatnya. Dan memang ada sikit pun tak salah. Lalu mereka menolak, mereka meminda, mereka mengubah. Kan itu dikatakan kamu kufur sesudah iman kamu. Dulu kepercayaan kamu tentang Rasul akhir zaman sehingga kamu cerita kepada penyembah berhala, nanti akan datang Rasul yang dengannya kami akan menang mengatasi kamu. Sebab waktu itu ahli kitab menyangka penyembah berhala tak akan berubah. Mereka tidak mungkin meninggalkan berhala. Dan ahli kitab merasakan mereka lebih kuat beragama. Nanti datang Rasul akhir zaman, mereka lah penyokong dan pendukung. Rupanya terbalik. Penyembah-penyembah berhala ini dahulu menyambut tangan Nabi SAW. Bahkan Nabi berjaya menghilangkan agama berhala di semenanjung tanah Arab. Sehingga tidak ada lagi berhala sampai hari ini. Hebatnya Rasulullah SAW menghilangkan berhala-berhala. Sebab itu, bila Nabi buka ketemukan, Nabi hancurkan sendiri berhala dengan tangan baginda SAW. Untuk menunjukkan tak akan wujud lagi agama berhala. Tentang ahli kitab, dek kerana mereka ingat mereka ni lebih warak, lebih beragama, akhirnya mereka lah yang menentang. Itu bahaya riak dalam agama. Ada orang riak dalam agama, merendah-rendahkan orang sampai peringkat bila datang kebenaran betul-betul, mereka yang tolak. Dia mula nampak macam action kuat agama. Datang Dajjal dia ikut dulu sekali. Kan itu kita belajar daripada pengajaran itu. Kemana ahli kitab melihat penyembah berhala ni sebelah mata, ni memang terus neraka. Ini memang tak akan berubah agama mereka. Sebab ialah dengan kebodohan yang melampau menyembah berhala. Datang Nabi SAW, Nabi datang untuk pulihkan dulu penyembah berhala yang dianggap tak mungkin berubah. Kerana ahli kitab ni mereka dah ada panduan kitab, patut mereka mudah berubah. Tapi terbalik, lihat hidayah Allah. Yang ahli kitab je keras kepala pula,
Dan terus mereka menjadi musuh sampai akhir zaman. Dah sampai leni jadi musuh. Walau sifat itu tercatat dalam Taurat dan Injil. Aneh. Demikian Allah beri pengajaran penting kepada kita. Kerana agama ni tuan-tuan bila kita dapat, bukan nak bangga, tetapi tanggungjawab untuk menyebarkannya. Sebagaimana kita sebut ayat yang menyebut, hendaklah ada sekelompok yang berdakwah. Orang kalau dapat agama duk bangga, lama-lama hilang. Dapat agama tuan-tuan, mari kita kongsi. Dapat agama, mari kita sebarkan. Dapat agama, mari kita jinakkan hati-hati manusia. Jangan kita pandang orang dengan pandangan hina. Tapi pandanglah dia dengan pandang belas kasihan. Bagaimana untuk menyelamatkan mereka. Kerana pandangan itu menyebabkan Allah kasihan pada kita. Kalau kita pandang orang dengan sombong, Allah juga memandang kita dengan benci. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Fadhukul azab, rasakan azab, bima kuntum takfurun, dengan kekufuran yang kamu lakukan. Wa ammal ladhina biyaddat wujuhum, adapun orang yang bersinar wajah mereka, fafi rahmatillah, mereka itu dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam syurga selama-lamanya. Tilka ayatullah, itulah dia ayat-ayat Allah. Natluha alaika bilhaq. Allah bacakannya atasmu wahai Muhammad dengan sebenar. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak pernah berkehendakkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Ya, bila menyebut tentang amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut tentang kebenaran itu jelas dan nyata. Dan orang-orang ahli kitab khususnya yang menolak kebenaran yang datang, yang nyata, yang jelas tadi. Allah tak pernah zalimi mereka. Allah Ta'ala telah beri akal pada mereka. Bahkan Allah Ta'ala sebelum itu telah memberikan panduan wahyu pada mereka. Bahkan Allah Ta'ala sebelum itu menghantarkan rasul dan nabi yang banyak pada mereka. Tentu bukan sikit rasul dan nabi yang dihantar pada ahli kitab. Bukan sikit, banyak. Bukan kata seorang, bukan kata dua orang, ratus bahkan ribu. Namun semuanya ditolak. Semuanya tidak pernah diambil pengajaran. Bahkan mereka ini memilih-milih nabi dan rasul. Yang suka mereka terima, yang tak suka mereka bunuh atau mereka dustakan. Kemudian Allah menyebut, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa ilallahi turja'un umur. Dan seluruh urusan kembali pada Allah. Baik, kenapa Allah tutup dengan ayat yang macam ni? Untuk menjelaskan bahawa apapun yang berlaku atas dunia ini ialah berada dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menjadi hiburan dan menjadi amaran. Hiburan kepada orang beriman bahawa mereka orang kafir tidak boleh sewenang-wenang untuk melakukan kezaliman pada kita. Kerana Allah akan melindungi. Dan juga ini merupakan amaran kepada siapa saya mendakwa kami boleh buli orang suka hati kami. Ingat, semua ini milik Allah. Harta yang kamu ada milik Allah. Pangkat yang kamu ada milik Allah. Seluruh yang kamu dapat ini milik Allah. Sampai masa kamu akan dikembalikan pada Allah. Bukan kata yang kamu milik itu akan kembali pada Allah. Kamu sendiri akan kembali pada Allah. Waktu kamu bercakap, aku miliki itu, aku miliki ini. Allah memiliki kamu. Dan kamu akan kembali kepada Allah. Bertanggungjawab dengan perbuatan kamu. Maka di sini kita lihat bagaimana Allah ajar orang beriman. Kalau kita lihat pada stages seperingkat, bisa ada kelompok yang sentiasa berdakwah. Kerana kelompok ini memastikan kesatuan umat Islam. Yang memiliki sifat-sifat yang telah kita jelaskan. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan kita jangan berlaku dan sejarah orang Islam macam sejarah ahli kitab. Berpecah, berbalah sehingga kemuncak berubah kitab Taurat dan Injil. Kerana kita orang Islam tuan-tuan walau berbalah macam mana pun Quran tak berubah lagi. Hadis Nabi tak berubah lagi. Kekal sebagaimana dia diturunkan, kekal sebagaimana ia dilafazkan oleh Nabi SAW. Maka kita ada sebab untuk kembali bersatu. Kuat sebab kita. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita. Ingat akhirat kelak ada dua keadaan. Orang yang berjaya, orang yang gagal. Yang berjaya yang mematuhi perintah Allah. Yang gagal itu ialah yang menolak perintah Allah. Bukan kufur sesudah iman. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kita. Bahawa ini adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kita ini adalah suatu yang tiba. Dan Allah tidak pernah berlaku zalim pada hamba-hambanya. Dan semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Maka siapa pun rasa lebih kuat, lebih gagah, lebih sombong, ingat
kita semua akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dan Allah akan persoalkan bertanggungjawab kita dengan apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.